عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita niat i'tikaf dan kita niat duduk dalam majlis ilmu lillahi ta'ala insya-Allah. Ada satu hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju fi akhir az-zaman rijalun yakhtaluna ad-dunya bid-din yalbasuna lin-nasi julud ad-dha'ni min al-lin al-sinatuhum al-ahla min as-sukkar wa qulubuhum qulubudh dhi'ab yaqulu Allah ta'ala Abi taghtaruna am alayya tajtari'un fabi halaftu la ab'athanna ala ulaika minhum fitnatan tada'ul halima minhum hayran. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar di akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan cara menjual agama. Mereka berpakaian di hadapan orang dengan pakaian yang dibuat daripada kulit kambing, yakni dia berpura-pura zuhud daripada dunia untuk mendapatkan simpati orang ramai. Perkataan mereka lebih manis daripada gula, padahal hati mereka adalah hati serigala, yakni mempunyai tujuan-tujuan yang buruk. Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, apakah kamu tertipu dengan kelembutanku? Demi kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah, yakni ujian yang berat yang akan terjadi di kalangan mereka, sehingga orang yang halim, yakni orang yang teguh pendiriannya dan banyak pengalamannya pun menjadi bingung dengan sebab fitnah itu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini hadis yang ke-39 daripada 40 hadis peristiwa akhir zaman yang disusun oleh Tuan Guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Golongan yang dimaksudkan di dalam hadis ini ialah orang-orang yang menjadikan agama sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan dunia. Mereka rela menjual agama untuk mendapat keuntungan dunia, dan apabila kepentingan mereka bertentangan dengan hukum syarak, mereka berani mengubah hukum-hukum Allah dan menyembunyikan kebenaran. Mereka juga ahli dalam mengemukakan hujah-hujah yang menarik dan alasan-alasan yang memikat hati, tetapi sebenarnya hujah-hujah dan alasan tersebut semata-mata timbul daripada kelicikan mereka memutarbalikkan fakta. Mereka menipu orang lain, padahal sebenarnya mereka menipu diri sendiri. Mereka akan dilanda kekusutan pemikiran yang sangat tajam, sehingga kan orang yang teguh pendiriannya dan banyak pengalamannya akan juga menghabiskan akal dan kekeringan buah fikiran. Mereka akan menghadapi macam-macam masalah yang meruncing dan bertemu dengan jalan buntu dalam masalah yang mereka hadapi.
Baik, dalam hadis yang kita baca tadi, Syekh Fahmi Zamzam menyebutkan kepada kita hadis Nabi yang menceritakan tentang akan datang di akhir zaman orang yang menjadikan agamanya sebagai keuntungan dunia, yang mana dia menjual agama ni, maknanya dia guna ilmu agama dia untuk kepentingan dunia. Ya. Ilmu yang dia ada, kemahiran dia berkata-kata, mengeluarkan hadis ke Al-Quran ke, adalah semata-mata bertujuan untuk keuntungan dunianya. Apakah yang disebut keuntungan dunia? Segala yang bermatlamat dunia. Apa itu dunia? 3 benda lah yang menjadi contoh utama ataupun yang menjadi halangan utama dalam dakwah, yang mana Nabi sendiri pun menghadapinya, iaitu 3 ta tu lah. 3 ta. Apa dia ta yang pertama? Tahta, harta, wanita. Jadi tiga perkara yang utama ini, dia akan guna ilmu agamanya untuk memutar balik ke arah keinginan nafsu dunianya, untuk mencapai cita-cita 3 yang utama ini. Baik, inilah yang akan berlaku di akhir zaman. Mereka sanggup menipu daya, menggunakan helah kata dan sebagainya untuk mendapatkan keuntungan. Di awal hadis tadi juga disebutkan mereka berpakaian daripada bulu-bulu kambing, bulu kulit kambing, menunjukkan kezuhudan. Maksudnya apa dia? Zaman sekarang ni ada orang pakai bulu kambing lagi ke? Tak ada. Maknanya apa dia? Dia berpakaian seperti pakaian orang yang tak nak dunia. Siapa orang yang tak nak dunia ni? Yang pakai baju Melayu ni lah, mari masjid ni, yang pakai baju kurta, yang pakai jubah ni, kiranya tak nak dunia lah ni. Kena faham ke situ dah. Tak boleh kata bulu kambing tu direct straight macam tu. Sekarang tak ada dah orang pakai bulu kambing. Jadi pakaian kita ni, ni pakaiannya maknanya kita nak bawa bekal menuju akhirat. Golongan ini dia berpakaian seperti mana pakaian orang pergi masjid, bahasa mudahnya macam tu. Jangan ertikan pakaian orang zuhud ni pakaian yang copan camping, orang kutip sampah tepi jalan tu, bukan. Tu orang tak segar pula, orang yang tak cukup yang skru terputus mana-mana tu, longgar mana-mana skru. Ni kita tidak, ni orang macam ni. Dia banyak ilmu agamanya, bahkan petah kata-katanya, tetapi semuanya bertujuan untuk mengejar 3 ta tadi. Baik, dan mudah-mudahan kita selamat daripada menghadapi golongan ini. Tetapi nak selamat macam mana? Susah. Sebab apa disebutkan, Nabi sebut tadi, bahkan orang yang ada ilmu dan orang yang ada pengalaman pun pening nak menghadapi golongan yang besar begini. Maknanya apa dia? Dan kadang orang yang mengaji agama pun susah nak faham. Dia pun terkena sekali. Mereka menggunakan tipu daya agama, kelicikan, celah hukum, kalau istilah syar'i, bukan syar'i, istilah undang-undang, celah hukum. Baik, ada kaitan dengan zaman kita sekarang ni? Banyak sangat. Apabila hukum ni boleh ditukar-tukar, sedangkan Islam ni sifat dia sabit, tetap. Islam ni dia tidak kluk-klek, tak kluk-klek, tukar. Hari ni lain, esok lain, lusa lain. Islam ni sifat dia tetap. Jadi kadang-kadang orang macam ni juga, mereka bijak menggunakan dalil-dalil agama untuk menghalalkan apa yang mereka nak. Contoh paling mudah. Tetapi nak kata mudah pun susah juga. Susah macam mana? Yang ni pedih sikit lah. Tapi saya nak sebut juga atas dasar ilmu agama.
Dan benda ni memang dibincangkan di kalangan para akademik dalam negara kita. Cuma tak keluar fatwa je lagi. Apa dia? Apakah hukum pemberian duit kepada orang balik kampung untuk pilihan raya? Duit tiket bas ke, ataupun istilah dia apa dia tu, duit tiket lah, duit tiket balik. Contoh macam saya orang Kelantan, nak balik Kelantan nak suruh mengundi ni, dia bagi duit tiket. Apa hukum dia? Ke mana kita nak bawa hukum ni? Adakah duit itu dikira sebagai sedekah, pemberian, ataupun duit itu dikira sebagai rasuah? Jadi di sini kalau nak jawab soalan ini, dia kena jawab daripada lanar cara pandang hukum, bukan cara pandang parti. Kalau ikut cara pandang hukum, kita akan kalau ikut cara pandang parti, kita akan bias mana-mana parti. Baik. Jadi duit itu diberi oleh siapa? Mak kita ke, ayah kita ke? Tapi duit itu diberi oleh pihak-pihak tertentu yang pastinya ada kepentingan. Tak kira lah kerajaan negeri ke, kerajaan pusat ke, parti mana-mana ke. Bila dia bagi tu nak suruh balik undi dia. Betul? Jelas kita tak kena ada benda lain. Jelas dah tu. Duit itu diberi supaya undi dia. Siapa yang bagi tu? Tak kira lah kerajaan pusat ke, kerajaan negeri ke, ataupun parti. Baik. Jadi pemberian itu supaya mengundi dia. Sedangkan undi ini menentukan pilihan adalah berdasarkan ijtihad. Kita kena berijtihad. Maknanya kena bersungguh-sungguh memilih mana pemimpin yang terbaik buat kita, untuk agama kita, untuk negara kita. Yang boleh bawa kita selamat dunia dan insya-Allah selamat juga di akhirat. Baik. Mana ijtihad kita lah, pilih mana-mana. Itu mana kesungguhan kita menilai ini baik, ini kurang, ini baik, ini kurang, mana paling banyak baik, mana paling banyak kurang. Itu ijtihad kita lah. Maknanya setiap daripada kita wajib bersungguh-sungguh cari maklumat. Jangan duk hadap satu portal saja, satu media saja, ataupun satu sumber saja. Kalau hadap satu sumber, dia tak panggil ijtihad lagi. Dia kena tengok belakang. Baru disebut ijtihad, baru layak kita memilih. Itu yang sepatutnya. Tetapi kalau balik, orang dah bagi duit suruh pilih, maknanya apa dia? Tidak ada ijtihad. Maknanya keputusan kita berdasarkan tiket yang diberi, bukan berdasarkan mana pemimpin yang dipilih. Sedangkan tanggungjawab kita memilih mana pemimpin yang terbaik, bukan memilih berdasarkan apa yang bagi. Jadi kalau pemberian yang boleh mengubah keputusan, maka itulah namanya rasuah. Kalau sedekah, waktu mana sedekah? Pemberian atas orang yang kurang. Orang lebih bagi kepada orang kurang, tu namanya sedekah. Waktu mana kurang ni? Waktu mana orang susah, kita bagi duit ke, bagi bantuan, tu nama sedekah. Kawan kita tak boleh nak balik raya. Sebab apa? Tak cukup modal. Maka kita bagi duit kat dia RM30, RM50 buat beli tiket. Duit buat beli tiket tayang balik raya sebab kawan tak mampu, itu namanya sedekah. Ada beza tak? Tak ada beza, Ustaz. Sama-sama naik bas balik tu. Sama-sama beli tiket. Sama-sama jumpa mak bapak. Tapi ada beza sebab tujuan dan asas dia. Baik, tadi balik sebab balik gaya, balik kampung. Jadi dia tak mampu nak balik, kita bagi duit sedekah sebab dia tak mampu. Ini bagi duit beli tiket supaya undi siapa-siapa.
Jadi supaya undi siapa-siapa itulah yang disebut sebagai rasuah, bukan sedekah. Ini cara fikir hukum, sebab kita kena jelas ilat. Tetapi kalau orang yang jual agama tadi, macam mana cara fikir dia? Ini adalah sedekah kerana ini adalah perjuangan agama. Lalu dia pun ambil dalil macam mana? Zaman Nabi bila peperangan, semua para sahabat menghulurkan duit banyak-banyak, segala jenis harta. Nak sebutlah Sayyidina Osman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, paling banyak seluruh harta dia bagi. Nak tinggal anak bini saja, hak lain semua bagi serah kepada Nabi untuk perjuangan agama. Bila nak pergi perang, maka duit daripada peperangan itu kita boleh guna untuk sebarang urusan peperangan. Jadi pilihan raya ini dikiaskan kepada peperangan. Sebarang urusan peperangan ataupun pilihan raya ini, maka mari daripada duit tak ada yang dikumpul-kumpul, maka boleh guna untuk buat beli tiket, sebab tu urusan pilihan raya. Itu cara orang jual agama berfikir. Sebab apa saya kata jual agama? Sebab zaman Nabi itu peperangan. Siapa yang berperang ni? Islam lawan kafir. Kita milih ni lawan kafir ke? Tak. Kita pilih mana hak terbaik. Jadi ilah di situ tak sama dah. Ini ilah peperangan mati. Ini ilah memilih pemimpin. Ilah ni apa dia? Dia punya ni sakit dia ataupun dia punya penyakit dia duk mana. Sebab tu dalam urusan agama ni, kalau jadi ulama, saya pegang teguh apa Tok Guru saya sebut, Syekh Nuruddin Marbut Al-Banjari, dia sebut apa? Kalau kita jadi ulama, jadi ustaz ni, kalau boleh jangan menonjolkan kita ni daripada mana-mana parti. Sebab kita ni biar semua umat boleh mesra dengan kita, tempat rujuk, boleh tanya. Kalau kita menunjukkan kita mana-mana parti, hak lawan kita tu akan jadi merendahkan kita, tidak akan menjadi rujuk. Dia hanya popok kita lah. Ya, itu ustaz ni sepatutnya, ataupun ulama. Baik, jadi kalau aktivis parti cerita lain, ni cerita ustaz lah, ataupun ulama. Dia kena duduk satu stand yang mana diri dia tu mendamaikan umat atas kekeliruan yang berlaku, bukannya menimbulkan perbalahan ataupun menimbulkan, disebut ni, ketajaman ataupun kekusutan akal. Ini wabah ataupun akibat daripada orang yang menjual agama. Itu istilah jual agama. Ada orang bagi tafsiran jual agama ni air baca Fatihah waladhdallin ambil RM10. Air baca Yasin ataupun air baca Quran, ambil jual RM10. Harga RM1, tapi sebab baca Al-Fatihah dia baca RM10. Itu bukan jual agama. Tapi ada orang pergi tafsir ke situ. Maksud jual agama adalah menggunakan ilmu agama untuk kepentingan dunia. Bukan Tok Bilal. Tok Bilal bekas qori Perak dulu. Jadi dia kalau azan nak suruh dia Tok Bilal, bayar dia tak sama dengan orang lain. Sebab apa? Dia dah qori. Dia level lain, sedap sungguh suara dia. Orang lain biasa saja, percuma, tak apa, dia mahal. Kalau nak suruh aku qomat, mana tai raja datang kan, dia tai dia qomat, maknanya masjid kena bayar lah. Sekali bang RM50. Benda 3 minit tu. Sebab mahal. Ada kata yang tu jual agama. Itu bukan jual agama. Ataupun ustaz ceramah sedap, ceramah sedap sikit, apa gitu, ustaz selebriti lah. Ustaz selebriti, mahal sikit harga dia, rate dia mahal sikit. Dia kata tu jual agama. Itu bukan jual agama. Bukan itu maksud jual agama dalam hadis Nabi atau dalam Quran. Maksud jual agama adalah menggunakan agama untuk kepentingan dunia. Jadi parti ni dunia, cerita dunia.
Ya, jadi menggunakan hujah agama untuk memenangkan pihaknya itu adalah suatu masalah, dan itulah tanda akhir zaman yang Nabi sebut dalam hadis tadi. Mudah-mudahan Allah bantu kita luruskan pemahaman kita dalam hal ini. Ya, parti-parti juga. Ada orang tanya, Ustaz, itu kalau orang bagi duit minyak konvoi motor, duit minyak program tu, tu tak apa. Ingat kalau parti mana-mana pun dia buat program, lepas bila dia buat program, dia bagi duit orang nak naik motor ke, budak-budak motor isi minyak ke, bagi baju, itu tak apa, itu program. Sekarang ni pemilihan undi tu, mengundi ni maknanya ada keputusan. Sebarang perbuatan pemberian yang boleh merubah keputusan ataupun menentukan keputusan sebab pemberian itu, maka itulah yang disebut rasuah. Orang yang jaga immigration, orang yang nak masuk Malaysia ni, patutnya dia tak lepas. Tapi sebab orang jaga immigration ni kata boleh nak lepas, bayarlah. Siapa yang membuat keputusan? Pegawai immigration. Siapa yang lepas? Dia. Siapa yang tak bagi lepas? Dia juga. Sebab apa dia boleh tak bagi? Sebab apa dia boleh bagi lepas? Sebab kalau ada duit bawah meja, ada duit bawah meja, dia pun lepas. Kalau tak ada duit bawah meja, dia pun ikut undang-undang asal. Maknanya keputusan pada dia. Jadi orang tu memberi sesuatu, pemberian sesuatu itu mengubah keputusan, maka itu disebut sebagai rasuah. Sebab itu juga hakim. Hakim-hakim ini mereka tak berkawan dengan orang ramai. Mereka tak berkawan dengan orang ramai. Mereka tak makan kedai makan macam kita makan. Gaji mereka mahal. Mereka ada eksklusiviti mereka sini. Eksklusif. Dia tak boleh bergaul dengan orang hakim ni. Sebab apa? Kalau bergaul nanti kena rapat, bila ada kes apa-apa, ni kawan aku dulu. Ni. Jadi dia akan mempengaruhi keputusan timbangan dia untuk menentukan. Sebab tu kalau kita tengok menteri agama kita hak baru ni lah, kan, nama apa tu, dia doktor kan, Dr. Naim tak? Dia kan bukan hakim tu. Dia nak senyum pun tak reti tu. Nak jumpa dia senyum pun payah tu. Nak mesra dengan orang pun payah tu. Sebab apa? Dia tak bersosial. Dia memang asalnya dia tak bersosial. Cuma bila jadi menteri ni kena sosial sikit. Tapi asal dia macam tu. Sebab dia hakim. Dia tak boleh nak berkawan dengan orang ikut dan, dia tak boleh tu, tak boleh. Sebab apa? Nanti mempengaruhi keputusan dia apabila dia menghakimi sesuatu. Berat ni. Baik. Itu cerita tentang tanda akhir zaman. Saya tak rancang benda tu. Saya tadi baru balik nak buka apa ni. Terbuka tu. Macam mana tu yang keluar. Hadis ni yang keluar. Baik, wallahu taala alam. Baik, kita tengok Safinatul Najah. InsyaAllah 10 minit. Cerita tentang ini berat sikit. Cuma saya sangat mengharapkan undang-undang dah ada, dan saya sangat mengharapkan mufti dah ambil peranan bantu umat. Sebab saya tengok, saya sebut terang lah, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu, Kelantan, Kedah, semua support duit balik kampung nak pilihan raya. Tapi time raya tak ada support macam tu. Jadi bila support time pilihan raya ni, maknanya apa dia? Tadilah Selangor bawa keluar duit negeri, Kelantan bawa keluar duit negeri, semua bawa keluar duit negeri. Sedangkan duit negeri untuk pengurusan ni, tapi bukan untuk pengurusan pilihan raya. Apatah lagi kalau nak bagi tiket kena sumpah dulu, wallahi aku undi siapa-siapa. Lagi teruk. Jadi benda-benda ni lah yang perlu kita jangan biasakan benda salah. Tapi itulah, tolonglah mufti ambil berat sikit benda gini ni. Benda kita pilihan raya daripada ni dah ke-15 kan. 15 kali dah pilihan raya. Ada orang tanya, Ustaz, dah macam tu duit yang kita terima tu nak macam mana? 500 banyak Ustaz, nak bagi ke orang sayang juga 500.
Kan Tok Guru kata kalau ambilkan pelekat, kalau orang bagikan pelekat, ambil lah. Ingat tak ayat tu? Ambil, bagikan pelekat, ambil. Bagi tu ambil. Tapi undi belum tentu. Sebab apa? Jangan terpengaruh dengan pemberian tu. Sekarang ni terpengaruh masalahnya. Terutama budak-budak muda ni. Ni orang muda-muda ni. Ayah-ayah tak terpengaruh dah. Tak risaulah. Memang ada dah. Ada bendera dalam kepala tu. Ada dah tadahi belakang tu. Hak budak-budak ni yang tidak ada pendirian lagi, tak kenal lagi ni, masalah tu. Masa saya tak setuju hak undi 18 ni, sebab dia tak ada ilmu alat cukup nak mengundi. Waktu SPM tu dia tak kenal lagi badan eksekutif, badan legislatif, tak kenal lagi. Yudikatif dia tak kenal lagi pembahagian tiga badan peranan yang di-Pertuan Agong. PRN boleh tukar Perdana Menteri pun tak tahu mana lagi. Pertahanan negeri mana boleh tukar Perdana Menteri. Tapi dia percaya benda tu. Maknanya panggil tak cukup ilmu alat, tak memahami sistem lagi, tapi masuk terus ke dalam pilihan raya. Payah ni. Fitnah. Ayah tak apalah, biasa dah ni hak budak-budak ni. Hak muda-muda ni. Tambah-tambah kita beku dah 2 tahun beku otak. Covid. Tak bergerak mana, tak sekolah. Dah. Tiba-tiba cukup umur pilihan raya. Tok Guru dia TikTok. Tok Guru kat telefon lah. Bukan Tok Guru cikgu yang mengajar sejarah, tidak. Itu fitnah yang berlaku. Baik. Itu fitnah akhir zaman. Safinatun Najah, muka surat 70. Baik, gelaran betul surat 70 Allahumma salli ala Muhammad. Gelaran Asy-Syaikhan di kalangan Syafi'iyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagi ulama Syafi'iyah yang mutaakhirin, yang terkemudian, gelaran Asy-Syaikhan merujuk kepada bukan Syaikhan, Syaikhaini, Syaikhain. Khain ni dua, merujuk kepada dua syekh utama dalam mazhab Syafi'i lah. Maknanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Al-Imam Muhammad Ar-Ramli. Dua-duanya anak murid kepada Imam Syafi'i satu. Baik, kita tengok Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, gelaran dia Umdatul Mutaakhirin. Kalau Imam Ar-Ramli disebut Asy-Syafi'i Saghir, Imam Syafi'i Saghir lah. Maknanya anak murid Imam Syafi'i, Syafi'i kecil. Syafi'i besar Ori lah. Baik, Imam Ibn Hajar Al-Haytami di Mesir 1909, 974. Kitab dia Tuhfatul Muhtaj fi Syarhi Minhaj, 10 jilid. Di dalamnya merangkumi nas Imam Syafi'i dan pengarangnya lebih teliti. Kitab ini telah dibaca oleh ramai para ulama muhaqqiqin, dipegang oleh ulama Hadramaut, kebanyakan ulama Yaman, Syam, Akrat, bangsa Kurdin, Dagestan, Hijaz dan ulama Nusantara. Jadi kita banyak menggunakan pendapat daripada Syekh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Belah kita lah Nusantara. Dan Nusantara ni pun banyak ambil daripada Tok Guru kita, banyak ilmunya mari daripada Yaman. Kita bukan daripada India. Kita banyak guru kita mari mengajar tempat kita ni daripada Yaman. Baik. Kemudian Syekh Ramli 919 1004. Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, 8 jilid, telah dibaca oleh lebih 400 orang ulama yang memberi komen dan mentafsirkannya. Yang ini lebih kepada para ulama Syafi'iyah di Mesir. Baik, Ustaz Haji Mujibur Rahman berkata, jika terdapat perbezaan pendapat dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Tuhfah ni kitab Imam Ibn Hajar Al-Haytami, kitab An-Nihayah Imam Ramli, Syekh Ramli. Maka yang dijadikan pegangan dan berfatwa adalah daripada kitab Tuhfah, maknanya daripada kitab Imam Ibn Hajar. Hal ini kerana sesudah dilakukan penelitian secara mendalam, maka ternyata kitab Tuhfah lebih kuat hujahnya dan lebih tepat dalam mengeluarkan hukum daripada Quran dan Sunnah sesuai dengan metode yang digariskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah.
Baik, ini kita cerita tentang cerita tentang dua pegangan di dalam mazhab Syafi'iyah, dua tok guru besar dalam mazhab Syafi'iyah. Baik, itu tambahan ilmu. Kita tengok muka surat 74. Hukum beristinja. Baik, yang pertama, wajib jika dengan sebab kencing ataupun buang air besar ataupun keluar benda yang najis dalam keadaan basah seperti darah dan sebagainya. Itu yang pertama. Wajib istinja apabila keluarlah daripada depan ataupun belakang. Baik. Dan keluar benda tu sama ada dia basah ataupun seperti darah dan sebagainya. Maknanya keluar, tak kira daripada depan ke belakang, benda yang keluar tu dipanggil najis. Baik. Sunat istinja. Jika sesuatu yang keluar daripada kemaluan adalah benda najis yang tidak mengotorkan seperti ulat. Ulat. Keluar ulat, cacing. Cacing hidup lagi. Duk bergerak lagi, keluar. Baik. Harus mubah disebabkan oleh keluar peluh di bahagian punggung. Harus kita istinja, maknanya cucilah. Makruh disebabkan kentut. Haram istinja dengan hasil rampasan. Khilaful aula istinja dengan air zam-zam. Guna air zam-zam untuk istinja. Ini khilaf di kalangan ulama. Baik, sebab keutamaan dan kemuliaan air zam-zam itu qat'i, jelas, ijma' di kalangan umat Islam tentang kemuliaan air zam-zam. Baik, itu khilaf lah. Tapi kalau tak ada air juga, tu je ada sumber air. Contoh di Mekah, sumber mata air daripada situ, telaga sama je. Maka air tu jugalah dia buat minum, air tu jugalah dia buat mandi dan segala urusan di situ. Baik, itu sebab tu khilaful aula. Baik, rukun-rukun istinja pula. Jadi syarat, tadi hukum, boleh jadi wajib, boleh jadi sunat dan sebagainya. Rukun istinja. Yang pertama, orang yang beristinja. Yang kedua, apa yang diistinjakan, apa yang dibasuh, iaitu najis. Yang ketiga, tempat yang diistinjakan, sama ada kubur atau dubur. Yang keempat, alat beristinja, sama ada batu, benda kesat ataupun yang lain-lainnya. Baik. Alat istinja. Alat untuk beristinja ialah air atau batu atau benda yang sepertinya daripada benda yang beku, benda-benda jamadat, benda-benda kerah yang suci dan bukan daripada benda-benda yang dihormati. Benda kerah, benda yang beku ni kerah lah, yang bersih tetapi bukan pula benda yang dihormati. Apa contoh benda kerah yang dihormati? Kayu mimbar kerah tu. Dia kayu boleh guna istinja, tapi ni kayu mimbar, kayu yang dihormati. Apa lagi? Ni reha, kayu juga. Itu benda-benda yang dihormati. Maknanya secara syarak dan juga secara adat benda tu dihormati, maka tak boleh guna untuk beristinja. Baik. Tidak boleh menggunakan yang pertama, benda cair seperti air mawar ataupun air cuka. Tak boleh guna air mawar untuk beristinja, air cuka. Cuka makan. Ataupun benda yang telah terkena najis. Mana dia tu menanggung najis juga. Benda tu ada kena najis juga. Sebut mutanajis. Seperti atau tahi unta yang kering. Benda yang kena najis ataupun tahi unta yang kering. Tai unta kan kerah. Tempat kita tak ada lah tai unta. Tai lembu lah, jangan ganti je. Tai lembu ke tai kerbau ke nak. Benda tu kerah. Bila kerah tu dia macam kertas kot jadinya. Apa panggil rangut. Rangut ni kalau masuk dalam mulut lah. Dia panggil apa? Garing tu lah, dia kerah tu lah. Bila lah kering. Ataupun benda yang tidak boleh menanggalkan najis seperti tanah yang hancur. Dia tak boleh guna untuk bersih najis.
Benda yang licin seperti buluh plastik, kertas plastik, kertas laminate lah, kertas plastik, kertas jenis ni, atau macam kertas kad mainan budak yang bersinar tu kan, yang itu licin lah tu. Ataupun benda yang dihormati seperti makanan manusia, umpamanya roti kering, sebab dia keras kan, tapi dia makanan yang tidak menjadi arang. Ataupun yang tidak menjadi arang maknanya roti tu masih layak dimakan lah. Tapi kalau roti tu memang dah jadi arang, hitam dah, orang buat bakar pula, tak jadilah. Roti hangit lah maknanya ni. Roti jadi arang ni, roti hangit dah, hitam lah. Ataupun makanan jin, tadi makanan manusia, ataupun makanan jin seperti tulang walaupun telah hangus. Makanan binatang seperti rumput kering boleh digunakan untuk beristinja. Kalau rumput kering, tu tak apa pula. Tapi kalau makanan jin, apa dia makanan jin disebut ni? Tulang, tak? Tulang ayam kering, tulang apalah, tulang lembu kering, ya. Jangan digunakan untuk beristinja. Dia tidak jadi haram, tetapi dia jadi benda tu dihormati. Jin makan makanan dia kan. Baik, itu alat-alat beristinja. Cara yang beristinja ada dua. Paling afdal, yang paling terbaik, paling terbaik ni salah dah, paling lagi, terbaik lagi, lagi tak? Paling baik ataupun yang terbaik, menggunakan air dan batu bersama-sama. Mana guna dua-dua, air mutlak pun pakai, bahan kesat pun pakai. Gunakan batu dahulu, kemudian baru guna air. Boleh juga guna daun kering atau kertas tisu. Maknanya kalau kita pergi tandas, ada kertas tisu, ada paip air. Kita duk anggap kertas tisu tu orang Cina duk guna, kita guna paip lah. Itu untuk orang Cina, kita guna paip. Sebenarnya kita boleh ambil lah kertas tisu tu, koyak sikit lah, mana satu petok tu, ambil, guna dulu. Apa yang pertama tu guna tisu dulu, laluan yang pertama kedua tu guna tisu, lepas tu baru guna air. Maka kita dapat dua pahala, dua afdal tadi. Sunat, sunat guna benda kesat, dan sunat kita guna air. Biasa kita guna air saja, tapi sebab ada tisu tu, ambil lah sikit. Sekali lalu pertama, maknanya hak pertama tu sebelum guna air tu, guna dia dulu. Ambil satu, petok ni, lap dulu hak pertama tu, lepas tu baru kita guna air, dapat pahala. Ini cara istinja yang paling afdal kalau ada tisu. Jangan gunakan tuala. Tuala tu nak lap badan pula, tu cerita lain dah, ni nak buang terus. Guna tisu. Ataupun kalau kita pergi berkemah, ada daun kering, sebelum basuh dengan air sungai tu, ataupun air dalam beldi tu, ambil guna dulu daun kering. Cuma pastikan daun tu jangan daun yang berduri. Jangan daun yang berduri. Baik. Yang kedua, jika memilih antara keduanya, sama ada nak pilih batu atau air ataupun batu, maka afdal menggunakan air. Maknanya kalau kena pilih, baik, maka lebih utama air. Tidak disunatkan beristinja menggunakan air kemudian menggunakan batu. Air dulu baru nak guna, macam tadilah, guna air dulu baru nak guna tisu, atau tisu dah, batu, guna bahan kesat. Kerana perbuatan ini tidak mendatangkan faedah, tak ada faedah pun. Kerana jika sudah menggunakan air, maka najis akan hilang. Oleh kerana najis telah hilang, maka tak perlu lagi guna batu. Kerana air, batu dan alat-alat lainnya itu tujuannya tetaplah untuk menghilangkan najis. Baik. Jadi kalau ada kita kata tisu ataupun ada air, kita guna air dulu baru guna tisu. Tisu tu kalau kita pakai tu, dia tak panggil alat istinja dah, dia panggil alat nak mengelap lah tu. Nak lap je tu. Dia tak panggil alat istinja, nak lap je. Untuk dapat pahala istinja, tisu dulu ataupun guna bahan kesat dulu, baru kita guna
air. Baik. Hendaklah menggunakan 3 biji batu. Baik. Kemudian di sini batu di sini merujuk kepada setiap benda yang padat, yang suci, dapat menyerap dan ia tidak dihormati oleh syarak. Benda padat tetapi ada najis, tidak dapat menyerap kerana halus atau rapuh. Dan benda yang dihormati seperti buku, makanan dan lain-lain tidak boleh digunakan untuk istinja. Baik. Haram menggunakan roti kerana ia makanan manusia dan tulang kerana ia makanan jin. Tak? Roti tak? Ya, biskut keras tu panggil roti sini tak? Yang warna kuning tu. Panggil roti juga kan? Roti keras macam tu lah. Haram menggunakan tangan. Ni dengar ni. Haram menggunakan tangan, kaki ataupun badan haiwan yang masih hidup dan bersambung dengan haiwan tersebut jika ia terpotong atau bercerai daripada haiwan yang halal dagingnya, seperti kambing lembu yang suci setelah disertu atau kulit bangkai telah disertu, maka boleh digunakan. Tak boleh kita guna binatang yang hidup lagi untuk basuh. Contoh lah, kita geram ke apa dah, kucing dah, kita nak guna bulu dia buat berus dah. Tu tak boleh, haram hukumnya. Aniaya binatang. Guna binatang hak masih hidup untuk kita istinja. Tetapi kalau potongan, contoh macam kulit, macam kulit pula yang sudah diseptu, maka ianya harus boleh digunakan. Ni macam sarung tangan, kalau kita buat sarung tangan ke buat apa ni, tu tak apa, boleh pakai. Baik. Kemudian ada 8 perkara. Apa perkara di sini? Yang pertama, yakni jika beristinja menggunakan batu, dan sebutlah di atas di 8 perkara tu, alat istinja tu. Baik. Hendaklah menggunakan 3 biji batu. Cara menggunakan 3 biji batu. Kita tengok ni cerita buat batu ni. Menggunakan 3 biji batu dan mengusap najis dengan setiap batu. 3 biji, 1 usapan, 2, 3. Baik. Jika najis masih ada setelah menggunakan 3 biji batu tersebut, maka wajib tambah batu yang keempat, sehinggalah hilang najis. Ya. Kucing nak suruh berhentilah tu. Faham insyaAllah. Dia 2 masa satu, lepas tu sejuk satu lagi tak. Apa pengurusi. Dah sejuk sangat pun tak selesa. Nak kita pasang aircon untuk selesa, tapi kalau dia kecut jadi tak selesa, tak jadi juga. Hilanglah elat selesa tu. Maknanya aircon ni kena buat kurang lah. Ada tak ustaz tegur yang saya? Wah, ni ustaz ni tegur buat aircon lah. Orang bagi aircon pun nak mujur. Baik. Tunggu, tapi betul. Kalau sejuk sampai mengganggu kita, tu tak panggil selesa dah tu. Maka kena ubah lah. Tukarlah suhu standard kita, ambil lah suhu 23, 24. Jangan ambil suhu New Zealand, suhu London, suhu 16, 17 tu. Aneh-aneh lah pada badan kita tak. Nak semayang pun Tok Imam cepat sikit lah semayang tu, ketar lah kaki dah ni. Tok Imam tak boleh nak baca surah panjang lah kalau macam tu. Kena kuliah keluar Allah lah. Sebab sejuk lah. Nanti ejah lah siapa yang sorok remote ni. Dah tunggu masjid. Remote ni remote aircon lah, bukan remote ni. Remote aircon ni bisa sensitif. Orang lain tak boleh pegang, siok sorak je. Kalau orang lain pegang, orang lain tu ejah, orang ni ejah. Siok sorak je. Benda tu siok sorak je tahu. Ini sebut pengalaman saja. Sini tak tahulah, sini mungkin dia terbuka sikit lah. Masjid-masjid lain remote memang dia tak letak dekat mimbar, dia akan sorok punya.
Sebab banyak tangan. Seorang aja. Baik. Jadi kita cepatkan sebab kita dah maklum dah benda ni. Jadi 3 biji batu itu sunat yang pertama. Sekiranya masih lagi ada najis, maka cari batu keempat, guna batu keempat ataupun yang kelima sampailah hilang air najis tersebut. Baik. Sunat menggunakan batu dalam bilangan yang ganjil. Maka kalau 4 ni, cari hak kelima lah, satu lagi. Last sekali. Boleh juga menggunakan 1 biji batu dan mengusap sebanyak 3 kali usap pada 3 permukaan batu. Batu yang sama, cuma ambil bucu ni sikit, ambil bucu ni sikit, ambil bucu ni sikit. Sunat 3 tu nak ambil. Jika najis boleh hilang dengan cara ini, maka sudah cukup dan tidak semestinya menggunakan 3 biji batu. Kalau ambil batu yang kira-kira sederhana besar lah, tak boleh, jangan besar sangat, jangan kecil sangat. Baik. Maknanya ada 3 permukaan. Menggunakan 1 biji batu untuk mengusap sekali usap di tempat najis. Cara yang kedua, cara yang ketiga, guna 1 batu saja. Sekali usap, kemudian batu itu dibasuh kering, lepas tu usap lagi. Ini juga boleh dan sah istinja. Maknanya apa dia? Cara yang pertama 3 biji batu. Tambahan dia kalau tak cukup, ada lagi air najis, maknanya ada rasa lagi tu, tambah lagi. Baik, tu cara pertama. Cara yang kedua, sebiji batu tetapi kita guna pada 3 permukaan. Sebab ni batu yang besar sikit lah. Bucu ni. Ada 3 bucu, 3 sudut kita ambil. Bila kata bucu, jangan kata tajam. Tajam makruh. Batu tajam ni makruh. Contohnya batu bata. Bata rumah. Dia tajam bucu. Tu jangan guna tajam tu lah. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, guna 1 batu. Tapi sekali basuh, sekali lalu. Lepas tu yang kedua, lepas tu kita basuh batu tu, biar dia kering dulu. Lepas tu kita ambil kedua pula. Lepas tu basuh balik, buat dia kali. Ni kalau kita duduk kat tempat air lah. Baik. Itu cara untuk kita beristinja menggunakan batu. Baik. Tandalah muka surat 77 atas sekali, menggunakan batu bersih. Baik, sebelum kita tutup, baik, apa yang saya sebut sebagai mukadimah tadi, jangan rasa sebagai ceramah politik pula. Tu bukan ceramah politik tu. Saya sebut ilmu. Sebab saya kaji pendapat politik, saya kaji pendapat parti. Pendapat ni, pendapat Cik Ustaz ni, pendapat profesor ni, saya kaji. Saya baca, saya tengok. Jadi mana yang sebenarnya lebih mendekati, maka itulah yang kita kemukakan untuk ilmu. Jadi tuan ayah-ayah sekalian, ukurlah masing-masing pula ukurnya. Letak kayu ukur. Sebab saya sebut dah tadi, semua parti terlibat. Jadi bagi duit belaka. Tak boleh nak katakan siapa-siapa, semua terlibat. Jenis bagi duit belaka. Jadi kalau boleh kita tidak menerima lah. Kita anggap memilih itu sebagai tanggungjawab diri kita. Tanggungjawab diri kita. Memilih ni fardu kifayah hukum dia. Mengundi, memilih lah. Fardu kifayah. Dan memilih tu biar atas kebebasan diri kita, tidak dipengaruhi oleh mana-mana tempat, mana-mana pihak. Kita berijtihad atas akal yang Allah berikan. Sebab tu telinga ni ada 2. Telinga ada 2, Allah bagi 2, kiri satu, kanan satu. Maknanya telinga kita ni, ni pun dengar, ni pun dengar. Allah letak otak kat tengah, akal di tengah. Sebab apa? Supaya kita menimbang. Dengar semua, lepas tu kita ukur lah. Tengoklah mana baik. Tu guna akal tu. Ni beza kita dengan binatang. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma faqihna fid din
وعلمنا التأويل وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sejuk.